Satu pekerjaan yang begitu istimewa bercakap mengenai soal agama. Menjemput seorang lagi tetamu yang saya kira agak istimewa. Beliau bercakap begitu dekat dengan kita tetapi dari pandangan yang begitu jauh. Tetamu yang saya maksudkan berada di depan saya waktu ini, beliau adalah seorang kapten ataupun juruterbang yang bercakap mengenai soal agama. Dan tentulah pandangan beliau ini merupakan sesuatu yang mungkin jarang-jarang berlaku. Satu pekerjaan yang begitu istimewa bercakap mengenai soal agama. Seorang kapten kapal terbang yang bercakap mengenai soal-soal agama. Ini satu perkara yang Bid'ah. Saudara bertemu sekali lagi dalam rancangan blog, dan blog pada malam ini menjemput seorang lagi tetamu yang saya kira agak istimewa. Beliau bercakap begitu dekat dengan kita tetapi dari pandangan yang begitu jauh. Tetamu yang saya maksudkan berada di depan saya waktu ini, beliau adalah seorang kapten ataupun juruterbang kepada sebuah syarikat ataupun penerbangan Malaysia ataupun MAS yang bercakap mengenai soal agama. Dan tentulah pandangan beliau ini merupakan sesuatu yang mungkin jarang-jarang berlaku, kerana seorang kapten ataupun seorang yang berjawatan ataupun punya satu pekerjaan yang begitu istimewa bercakap mengenai soal agama. Jadi selamat datang Kapten Hafiz Firdaus Abdullah. Ya. Jadi tapi sebelum kita bercakap ataupun kita berbual pada malam ini ataupun kita bual bicara pada malam ini, kita lihat dulu blok-blok yang telah dipilih untuk minggu ini ya. Untuk tujuan itu, blok perkara sebentar tadi, Kapten Hafiz Abdullah, kalau kata Hafiz Firdaus Abdullah, dia panjang, ada tiga, ada suka kata nama, tiga nama ya. Abdullah bapa ya. Ya, betul. Ya, jadi Kapten Hafiz Firdaus. Ya, betul. Baik, saya dan juga semua penonton agak tertarik lah apabila seorang kapten kapal terbang yang sekarang ini telah pun membawa pesawat jenis Boeing ataupun Airbus sebenarnya Airbus, bercakap mengenai soal-soal agama. Ini satu perkara yang menarik. Mungkin boleh Kapten perjelaskan sedikit kenapa Kapten berminat dengan blog untuk tujuan itu, tidak kepada soal-soal yang bentuk profesionalisme atau terutama sekali sebagai juruterbang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya ke program ini. Adapun keterlibatan saya dalam subjek agama katakan. Pertama sekali sebab minat saya sendiri dalam bidang agama. Kemudiannya bila kita banyak mengkaji, banyak belajar tentang agama, suka pula untuk berkongsi dengan orang ramai. Okey, dan mungkinlah saya tak kata confirm, mungkin kerana kerjaya saya yang dapat melihat umat Islam dalam konteks yang lebih luas,
dalam konteks antarabangsa lah kalau boleh katakan. Ya. So mungkin saya juga nak berkongsikannya dengan rakyat Malaysia juga, supaya kita di Malaysia ni bila bincang Islam tidak sekadar sempadan Malaysia saja, tapi dengan sempadan antarabangsa juga. Baik-baik, sebelum itu saya tengok biodata ni, apa yang tertulis di sini ya. Mengikut biodatanya di sini ya. Kapten merupakan bertugas dengan MAS sejak tahun 1991 ya. Kemudian sekarang ni berumur 37 tahun, tak lebih kurang begitu. Dan sekolahnya dulu sekolah St. John Institution di Bukit Denas. Ya, jadi satu sekolah yang saya percaya sekolah dulu, sekolah berbalik ni. Dia panggil sekolah berbalik. Tetapi hari ini Kapten berubah daripada sekolah berbalik adalah menjadi seorang yang lebih suka berdakwah soal-soal agama. Ya, silakan. Okey, kalau nak kata di sudut tu mungkin ada kaitan di mana saya sebagai seorang budak KL dan juga bersekolah di sekolah Kristian tu, di mana zaman awal tu saya dapat pendedahan lain, pendedahan terus terang saya kata nakal-nakal budak KL lah kan. Dan kemudian mendapat sekolah yang ketika itu memberi penekanan agama yang sangat minimum, cukup-cukup syarat silibus saja kiranya. Dan lepas tu bila dah sampai ke tahap tertentu, kita rasa dah puas enjoy kehidupan ni. Puas nakal. Puas nakal kalau bahasa lain lah. Jadi nak tak semua puas nakal pun. Okay. Jadi nak beralih kepada sesuatu yang lebih serius, sesuatu yang memberi erti pada kehidupan. Dan erti itulah yang bila saya mengkaji, mencari-cari, lupa-lupanya Islam itu sendirilah. Islam yang bukan sekadar yang kita belajar. Kalau kita belajar sekolah tu sekadar hafalannya. Untuk lulus exam, untuk agar kita dapat semayang, mak bapak pun seronok gitu. Itu Islam hafalan. Tapi macam mana mendorong Kapten ya? Kapten, kalau orang kata kalau anak di bandar ni mereka terdedah dengan macam-macam pelbagai kehidupan di bandar ni. Tetapi kenapa Kapten tiba-tiba beralih pula arah untuk berdakwah ni? Pertama sekali kerana hidayah Allah. Dan kedua tu itulah bila saya mula terlintas untuk mengenali Islam lebih mendalam. Dan bila dah kenal Islam tu, mula-mula tak kenal tak cinta. Bila dah kenal tu, oh begitu indah, begitu mudah, begitu membawa erti pada kehidupan. Dan bila kita dah kenal sikit, nak kenal lagi. Itu yang menyebabkan saya terus menjurus lebih mendalam lah dalam bidang agama. Maka sebab tu Kapten mewujudkan sebuah web yang antara lain menjelaskan ataupun memaparkan apakah itu keindahan Islam, tak begitu? Sebenarnya sebelum tu saya mula dengan bidang penulisan dulu. Saya dah tulis beberapa buku, terfikir pula macam mana saya boleh menyebarkan lagi ilmu tu. Sebab kalau buku tu kadang-kadang tak jumpa di kedai ke. Jadi kalau kita ada web, orang yang setengah orang tak berapa selesa baca buku, dia selesa duduk depan komputer. Ataupun katakan pelajar-pelajar kita di luar negara ke apa ke yang tak dapat nak beli buku tu, jadi mereka boleh membaca tu daripada website. So saya mula daripada penulisan buku dulu. Buku apa yang Kapten tulis? Yang pertama sekali dulu saya tulis zikir-zikir selepas solat. Zikir-zikir selepas solat. Selepas sembahyang. Kemudian buku tu kecil-kecil lah. Cara-cara berselawat pada Rasulullah. Di mana buku tu sebenarnya satu cara saya belajar agama sebenarnya. Maknanya kalau kita sekadar membaca buku je tak cukup. Tapi kalau kita berazam nak menulis satu buku tentang subjek tu, kita akan mengkaji subjek tu secara mendalam dan meluas. Dan itu sebenarnya akan memberi ilmu pada kita. Dan hasil kajian itulah yang kita buatkan jadi satu buku. Kalau satu kajian yang Kapten buat, maknanya Kapten telah belajar dari sini bagi penulisan buku. Apatah lagi benda yang hendak ditulis ini menyentuh soal agama yang begitu saya percaya amat sensitif sekali. Jadi bagaimana Kapten adaptkan perkara ni? Okey. Saya lihat ada dua, belajar penulisan dengan belajar agama tu. Kalau belajar penulisan tak tahu macam mana, tapi sejak zaman sekolah dulu saya minat menulis. Menulis cerpen ke, sajak ke, pertandingan sekolah ke apa ke. Tentang belajar agama pula, gitulah agama ni kadang-kadang kita rasa macam susah. Lalu kita takut mendekatinya. Dan ada pula yang berkata kalau kita saja-saja nak try, takut sesat sebenarnya. Bukan begitu, orang yang menjauhi agama yang sesat. Tapi kalau kita ingin mendekati agama secara ikhlas, Allah akan bimbing kita. Dan dengan itu kita akan dapat mengenali apa yang betul, apa yang indah daripada agama. Rujukan pertama kita kepada hadis dan Al-Quran. Ya, betul. Dan bagaimana Kapten boleh mentafsirkan hadis Al-Quran? Kerana hadis Al-Quran ni kebiasaannya apabila kita cuba kita mentafsirkannya, ia memerlukan guru. Sedangkan betul. Saya tak dengar Kapten sebut Kapten ada berguru dengan mana-mana guru. Okey. Saya tak kata saya menafsirkan Quran hadis sendiri. Saya ni kalau lihat
hasil-hasil penulisan saya sebenarnya lebih kepada kita sebut compilation. Maknanya saya kaji Quran, saya kaji para ulama yang telah menafsirkan ayat tu, para ulama yang telah mensyarahkan hadis-hadis tu. Kemudian saya susun semula dalam bentuk yang mudah dan relevan dengan kita di Malaysia. Jadi saya ni bukan menafsir Quran hadis. Kira lebih compile. Compile apa yang hadis. Maknanya ada guru jugalah. Guru dari sudut face to face mungkin kurang, tapi guru saya pengarang kitab-kitab tu sendiri. Pengarang kitab. Jadi compilation maksudnya direngkaskan ke atau macam mana? Diringkaskan dan dimudahkan. Sebab kalau kita rujuk pada kitab-kitab khazanah ilmu Islam ni, dia besar-besar berjilid-jilid. Dan kalau kita bagi pada orang kita mungkin tak minat nak baca. So kalau kita boleh buat dalam bentuk yang simple, maknanya kita compile apa yang penting, apa yang relevan saja. Kemudian kita susun semula dengan bahasa yang mudah. Yang dengan itu lebih memudahkan untuk masyarakat kita baca. Baik, contohnya mungkin boleh diberikan sini antara compilation yang telah dibuat. Yang paling mudahlah kata-kata ada satu mungkin kalau kitab kitab Usuluddin dan sebagainya. Ada kitab tu banyak bab-babnya. Mungkin salah satu daripada bab tu dah digunakan oleh Kapten untuk dibuat compilation ni macam mana? Okey. Macam kata saya tadi buku pertama saya tentang zikir kan. Jadi dalam bab zikir ni keempat-empat mazhab telah pun membicarakan cara-cara berzikir selepas sembahyang apa semua tu. Lalu saya mengkaji dari sudut keempat-empat mazhab itu dan kemudian apa yang mereka sepakati, apa yang mereka setujui itu, jadi saya susun semula dalam bentuk buku yang mudah katanya. Sebab kalau mereka nak rujuk kitab tu, dia satu bab yang kecil dan kitab yang besar. So mereka nak besar ni susah nak baca ni. So kalau jadi buku yang kecil sikit lebih mesra kepada pembaca tu. Baik, itu dia Kapten Hafiz Firdaus Abdullah, seorang juru terbang MAS yang mengkaji atau menulis mengenai agama. Kita berhenti sebentar Kapten, kita bertemu selepas ini. Okey, boleh. Sehingga berasa yakin bahawa membawa kembali pemahaman ilmu-ilmu Islam oleh masyarakat umum kepada pemahaman yang benar dengan yang hak ataupun menolak yang batil. Okey. Itu dari sudut laman web ke penulisan saya? Penulisan Kapten sendiri. Okey. Itu memang penting sebab Islam yang asal tu, kita nak Islam yang original kita sebut tu, bukan sekadar Al-Quran dan Sunnah, tapi bagaimana Al-Quran dan Sunnah difahami oleh generasi para sahabat kita sebut yang hidup pada zaman turunnya Al-Quran dan Sunnah tu. So itu sangat penting sebab kefahaman mereka lah yang kefahaman yang bukan paling betul. Okey, jadi sangat penting yang itulah dari dua sudut. Yang pertama sekali, kita sekarang bila nak bincang agama, kita kena berubah daripada sifat cerita-cerita, dongeng-dongeng kepada ilmiah juga. Sebab Islam ni agama ilmu. Dia bukan agama cerita-cerita. Yang keduanya dari sudut ilmu apa pula? Itulah ilmu Quran Sunnah mengikut kefahaman generasi awal. Generasi awal. Generasi awal. Kita kena ikut yang awal lah. Jadi apakah bentuk-bentuk penyelewengan yang jelas dilakukan sekarang ni? Okey. Kalau yang saya boleh ingat contoh yang masyhur sekarang ni macam dalam surah An-Nur ayat yang ke-31 tu, di mana Allah berfirman bermaksud beritahulah kepada wanita-wanita beriman untuk merendahkan pandangan, memakai tudung apa semua itulah. Jadi ayat ni difahami oleh semua orang generasi awal, ditujukan kepada wanita yang beriman untuk menutup aurat. Tapi sekarang ni pula ada tafsiran baru yang berkata menutup aurat tu hanya adat tradisi orang Arab yang hidup di padang pasir saja. Okey, jadi sekarang ni tafsiran sedemikian tu bertentangan dengan maksud ayat dan juga kefahaman generasi awal tu sendiri, di mana menutup aurat itu bukan dikhaskan kepada mereka yang hidup di padang pasir saja, tapi merupakan ciri-ciri orang yang beriman sebenarnya. Atau itu mungkin pandangan Kapten saja tak? Tak. Kalau kita rujuk kitab-kitab tafsir apa ke. Jadi kalau adakah Kapten pernah berdialog perkara ini dengan orang lain? Sebab itu mungkin pemahaman kita sendiri, ini ayat ni daripada kitab ni, kita ada 10 kitab yang sama bercakap soal yang sama, dan kita assume inilah maksudnya, tetapi mungkin pentafsiran kalau mengikut ulama mungkin lain. Macam mana soal ni? Itu betul. Kita boleh kaji sebab bila kita mengkaji kitab-kitab besar tu, kalau dalam sesuatu ayat tu ada 2-3 tafsiran, dia akan kemukakan 2-3 tafsiran. Kalau ada 5-6 tafsiran dia bagi. Sebab para ulama tu bila nak menulis kitab yang besar-besar tu, dia akan menghimpun dalam tu pandangan-pandangan yang ada, kemudian dia akan terangkan pandangan yang paling kuat. Tapi kalau kita berbalik pada contoh tentang memakai tudung tadi tu, kalau ada beza pandangan pun nak tutup muka atau tidak? Dia tak ada beza pandangan yang itu tu perlu menutup aurat atau tidak? Menutup aurat tu semestinya lah. Semestinya. Itu wajib. Kalau beza pandangan itu nak wajib. tutup muka, mungkin dia tutup muka. Yang itu yang dibincangkan. Dan itu adakah Kapten sentuhkan juga?
Saya dah sentuh dalam buku saya membongkar aliran Islam liberal. Membongkar Islam, apa maksudnya? Okey, membongkar satu aliran masa ini sekarang ni yang cuba membuka, melonggarkan Islam itu sendiri. Sebab sebelum ni ada orang cuba untuk menjauhkan Islam dari sudut sekular, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Ya. Jelas ianya tidak berjaya. Jadi sekarang ni mereka membuat satu strategi baru pula. Okey, tak apa, kita pegang Islam tapi kita mencairkan tafsirannya. Kita mengubah tafsirannya mengikut cita rasa sendiri. Konon-kononnya mengikut relevan keadaan dengan semasa zaman. atau mengikut keadaan semasa sekarang. Ya. Padahalnya keadaan semasa yang ikut Islam, bukan Islam ikut keadaan semasa. Sebab Islam ni agama yang membimbing manusia sepanjang zaman. Saya percaya Kapten, dalam hasil rujukan Kapten, tentulah banyak kitab-kitab ini yang ditulis dalam bahasa Arab. Betul. Dan ada setengahnya yang ditulis mungkin telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris mungkin tidak menjadi masalah, ya. Bagaimana kalau Kapten sendiri tidak memahami bahasa Arab dalam hal ini? Okey. Kalau dari sudut saya sendiri, kalau tanya soalan yes or no, tahu atau tidak bahasa Arab, mudah-mudahan saya jawab no lah. Tapi sejujurnya saya kata saya orang yang masih belajar bahasa Arab. Dan bila baca tu mungkin tak laju sangat. Tapi alhamdulillah sekadar memahaminya, untuk mengkaji apa semua tu, alhamdulillah boleh lah. Mungkin kadang-kadang buka kamus ke, bertanya pada kawan yang lebih arif dalam bahasa Arab ke. Rasanya masa begitu pantas, Kapten. Okey, saya nak tanya satu soalan terakhir kali ini. Sejak 9 tahun yang lalu, Kapten telah mendampingi ini secara tak langsung. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapten yang sanggup berusaha untuk meninggalkan satu perkara yang apabila kita ke akhirat nanti, yang perkara yang ditinggalkan di dunia ini adalah amalan ataupun sedekah jariah dan juga anak yang soleh. Dan ini satu soalan lagi. Apa yang ditulis hampir sedekad yang lalu dengan tagline Kapten, bukan siapa yang berkata tetapi apa yang dikata. Apa maksudnya ni? Okey. Kadang-kadang masyarakat kita dia lebih lihat siapa yang berkata. Kalau maaf kata, kalau orang tu ustaz ke, kalau orang tu PhD banyak ke apa ke, kalau dia cerita apa saja tentang agama, kita terus dengar dan percaya. Terus percaya tanpa kita nak tengok ada dalil atau tidak. Jadi sekarang ni kita kena merubah manhaj kita dalam agama ni. Bukan siapa yang bercakap, tapi kita tengok apa dalil dia, apa hujah dia. Dan kalau kita itu betul, kita ikut bukan sebab orang yang bercakap, tapi sebab dalil-dalil dan hujah. Bukan logik juga, ya. Baik, Kapten, kita tak punya masa lagi. Kita terus saja kepada pool kita pada malam ni. Keputusan tinjauan kita, bolehkah blog menjadi medium untuk berdakwah? Jawapannya sudah tentulah, Kapten. 94% bersetuju dan 6% tidak bersetuju. Apapun, saya percaya apa yang dilakukan oleh Kapten pada malam ini jelas. Kita ucapkan tahniah kepada Kapten kerana sanggup buang masa. Bukan tidak buang masa, tapi inilah satu sumbangan kita terhadap agama dan bangsa kita yang kita cintai ini. Dan dengan itu, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.